Kemudian, kita beralih kepada sorotan kajian atau dikenali sebagai kajian lepas. Sorotan kajian merupakan bahan-bahan berilmiah yang amat penting bagi sesebuah kajian. Melalui sorotan kajian juga, pengkaji terkini mendapat gambaran terhadap kajian yang bakal dilakukan. Sorotan kajian juga merupakan bahan rujukan dan panduan sepanjang melaksanakan kajian. Melalui sorotan kajian, membolehkan pengkaji mengesan kelompongan yang wujud terhadap kajian terdahulu. Tidak dinafikan wujud kajian-kajian lepas yang dikenal pasti, namun lebih banyak menyentuh mengenai konsep hedonisme yang saling berkait rapat dengan hiburan melampau. Kebanyakan juga sering mengaitkan hiburan dan Islam. Pengkaji mendapati tidak banyak kajian mengenai konsep berhibur secara umum. Namun, terdapat satu kajian terdahulu yang seakan-akan sama dengan kajian yang pengkaji lakukan, iaitu refleksi mahasiswa terhadap hiburan, kajian di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Meskipun begitu, mereka menggunakan kaedah kuantitatif untuk kajian mereka yang ternyata berbeza dengan kajian pengkaji menggunakan kaedah kualitatif, di mana kami melakukan kajian dengan bergantung kepada pandangan peserta, menanyakan soalan yang luas dan umum, mengumpul data dalam bentuk perkataan teks, manakala bagi kajian yang mereka lakukan pula lebih dikaitkan dengan data numerikal dan ketetapan dengan menggunakan sistem Statistical Package for Social Science (SPSS) untuk mengutip data. Hasil kajian terdahulu ini mendapati bahawa refleksi mahasiswa terhadap budaya berhibur dalam kehidupan mereka adalah tinggi. Mahasiswa juga banyak menghabiskan masa dengan berhibur di media sosial. Namun, kami sebagai pengkaji memfokuskan kajian kami bahawa tidak semua hiburan itu menjurus kepada keseronokan semata-mata. Kami memfokuskan kepada hiburan yang lebih umum, tidak kira hiburan bersama keluarga, rakan-rakan ataupun hiburan yang bersifat negatif. Pengkaji turut merujuk beberapa sumber lagi berkaitan dengan kajian mengenai trend berhibur dalam kalangan remaja yang memberi kesan baik tidak kira dari sudut positif maupun negatif. Antaranya termasuklah sumber penulisan bertajuk pengaruh media elektronik terhadap keruntuhan akhlak remaja, sumber penulisan bertajuk pengamalan budaya berhibur dalam kalangan mahasiswa di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, satu jurnal mengenai ancaman hedonisme terhadap remaja Islam di Malaysia, dan juga karya sebuah buku bertajuk Dakwah dan Perubahan Sosial. Walau rata-rata sumber ini mengatakan bahawa mereka lebih membincangkan hiburan dengan hubung kaitnya dengan Islam dan juga hiburan secara berlebih-lebihan seperti karaoke, pub, berbeza dengan pengkaji yang lebih memfokuskan berhibur secara umum. Kita sedia maklum, berhibur tidak semestinya membawa kepada kesan negatif. Kesimpulannya, masih wujud persoalan mengenai isu budaya popular yang perlu dikaji oleh pengkaji-pengkaji yang akan datang. Wujud kelompokan kuasa ilmu yang menjadi kayu ukur pada tanggungjawab yang perlu diambil oleh bakal pengkaji bagi memastikan lebih banyak kajian secara menyeluruh dilakukan. Sekian, terima kasih.